Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Oktober 2023 bersama saya Pia and Nadia. Kurang 14 jam sebelum bidaan untuk jam tangan jenama Rolex milik bekas Menteri Menjaga Hal Ehwal Agama Zulkifli Mohamad ditutup. Jumlahnya kini mencecah sebanyak RM131,000. Zulkifli membuat kemas kini tersebut dalam ruangan komen hantaran bidaan di Facebooknya pagi tadi. Terdahulu, jam tangan kurniaan Raja Saudi itu dibuka untuk bidaan semalam dengan harga permulaan sebanyak RM40,000. Menurut Zulkifli, hasil jualan akan disumbangkan sepenuhnya kepada rakyat Palestin yang menderita akibat kekejaman rejim Zionis. Untuk rekod, bidaan akan ditutup hari ini pada jam 12.30 malam. Zulkifli berkata jam kurniaan Raja Saudi itu diterimanya pada 2017, telah lama berada dalam simpanannya dan dibuka kotaknya pada 2021. Katanya, ketika itu dia diminta oleh kerajaan Malaysia selaku mufti wilayah persekutuan untuk mewakili semua para mufti dan para ulama Malaysia dan menyampaikan ucapan di hadapan Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz. Dua bekas pemimpin UMNO, Anwar Musa dan Syahidan Kasim antara 9 individu yang dilantik sebagai ahli jabatan kuasa AJK PAS Pusat bagi penggal 2023 hingga 2025. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dalam satu kenyataan memberitahu pelantikan jawatan tersebut dibuat pada mesyuarat jawatan kuasa kerja parti itu semalam. Menurut Taqiyuddin, ia dicadangkan dan dipersetujui berdasarkan peruntukan Fasal 25 dan 26 Perlembagaan Parti berkenaan. AJK lain yang dilantik termasuk Nasruddin Hassan, Muhammad Yusni Mat Piah, Wan Rohimi Wan Daud, Muhammad Zuhdi Marzuki, Nik Muhammad Zawawi Saleh, Ahmad Yunus Hairi dan Mazri Yahya. Anwar dan Syahidan adalah antara ahli UMNO yang dipecat keahlian mereka pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi parti itu tahun lalu. Anwar yang juga bekas Setiausaha Agung UMNO menyertai PAS pada Jun lepas merupakan bekas ahli Parlimen Ketereh dan pengerusi NGO Muafakat Nasional. Syahidan pula adalah bekas ahli Parlimen Arau dari Barisan Nasional tetapi dipecat daripada UMNO selepas bertanding di kerusi Parlimen tersebut pada PRU15 atas tiket Perikatan Nasional. Syahidan mengambil keputusan demikian selepas namanya tidak tersenarai sebagai calon oleh Barisan Nasional dan berjaya mempertahankan kerusi Arau. Baik, berita seterusnya. Bekas Exco Selangor Teng Chang Kim menempelak pihak yang tidak berpuas hati dengan hantaran klip video yang mempromosi nasi kandar dengan hidangan babi yang tular di media sosial. Dalam satu hantaran di Facebook, pemimpin DAP itu berkata logik yang digunakan untuk melarangnya tidak boleh diterima. Menurut Teng, jika orang Islam mudah keliru, mereka juga seharusnya berhenti menjual semua makanan Cina yang mengandungi daging dan minyak babi bagi mengelakkan orang Islam terpedaya. Teng turut melampirkan tajuk berita yang menyebut Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia Presma kesal terhadap hantaran klip video yang mempromosi nasi kandar dengan hidangan babi tersebut. Semalam, Presiden Presma Jawahar Ali Taib Khan dilaporkan berkata, tindakan itu dianggap bentuk penghinaan kepada industri nasi kandar di Malaysia yang diketahui dipelopori restoran Muslim sejak puluhan tahun. Dalam satu nyataan, Jawahar Ali berkata Presma beranggapan klip video itu akan menimbulkan kekeliruan kepada pelanggan serta penggemar nasi kandar di negara ini sekaligus memberikan gambaran negatif kepada menu berkenaan. Jawahar Ali turut menasihatkan kepada semua pencipta kandungan supaya lebih sensitif dengan hasil kreatif yang dihasilkan. Sebelum ini, kontroversi juga tercetus apabila Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing meminta pegawai kementerian untuk meneliti kemungkinan mengiktiraf secara rasmi bak kutih sebagai makanan warisan tradisional Malaysia. Tiong berkata, selain versi tradisional dari ramuan tidak halal yang menggunakan daging babi, kementeriannya akan meneliti versi halal dengan menggunakan ramuan ayam. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata dia tidak kisah digelar Menteri Tandas susulan usahanya memastikan tandas awam bersih. Menurut Nga, dia tidak ambil peduli walaupun dicemuh dengan gelaran sedemikian pada awal pelaksanaan program kebersihan tandas. When I first propound this idea, many laugh at me. Ada pula panggil saya Menteri Tandas. Apa? Saya tak kisah. Yang penting, bagi saya kebersihan adalah sebahagian dari keimanan.
Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab kita semua. Pada tahun ini, sebanyak 345 penyertaan diterima bagi kategori hotel, pusat beli belah, konsesi lebuh raya hentian rehat dan rawat, stesen minyak serta restoran. Pemenang ditentukan oleh juri bebas daripada Persatuan Bilik Air Berkualiti Malaysia dan Wakil Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Sementara itu, Ngah berkata cetusan ideanya itu sebagai persiapan untuk tahun melawat Malaysia pada 2025. Katanya pasaran industri peralatan tandas secara global bernilai 80 bilion ringgit dan dijangka meningkat sebanyak 7.6% setiap tahun. Kebersihan tandas turut menjadi antara dasar pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam Belanjawan 2024, Menteri Kewangan Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan sebanyak 150 juta ringgit untuk penyelenggaraan tandas awam oleh pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan lain, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh melahirkan rasa terharu dengan pujian yang diberikan Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim ke atasnya dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. Hannah berkata dia amat gembira apabila mengetahui bahawa usaha yang dilakukannya bersama pasukan di kementerian disedari oleh pemilik pasukan Johor Darul Takzim itu. Hannah berkata demikian kepada pemberita selepas pelancaran pembungkusan semula minuman coklat Good Day di Kuala Lumpur hari ini. Pada podcast Keluar Sekejap kemarin yang dihoskan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufian Hamdan, Tunku Ismail memuji mutu kerja Hannah sebagai hebat. Well, I think berdasarkan dengan parti ni saya suka lebih menilaikan dengan macam contoh Hannah Yeoh. I think she's superb. Pasal she's just someone who focus on a job, and apabila ada kerja dia fokus on buat kerja. Sama juga macam Cintong. Tetapi yang lain-lain saya tak kenal. So as a party, I don't think saya boleh cakap whether they are relevant or whether they are good. It's not my place because I only know very few individual daripada parti tersebut. Sama juga macam PKR, sama juga macam UMNO. Yeah. And I feel mana-mana political party pun dalam negara, benda yang paling penting macam mana yang saya katakan tadi adalah keutamaan tu harus bagi kepada how can they serve the people. Apa benda-benda yang pembaruan yang mereka boleh buat di mana rakyat will benefit. So to be honest, I do not care which political party you come from, as long as you can serve the people, you can get the job done, then you deserve to be there. Awak layak berada di situ. Tunku Ismail berkata demikian ketika ditanya oleh Khairi mengenai fobia Melayu terhadap parti DAP. Berita seterusnya, Menteri Pertahanan Muhammad Hassan menjelaskan isu penyelarasan pencen veteran Angkatan Tentera Malaysia terhenti kerana terdapat beberapa veteran membawa kes tersebut ke mahkamah. Muhammad menjawab soalan dari Ahli Parlimen Ketereh Khalil Muhammad Noor di Dewan Rakyat yang mendesak agar isu penyelarasan pencen veteran diselesaikan dengan segera. Puan Speaker, saya bekas tentera. Saya ada soalan untuk Menteri Pertahanan. Tak boleh macam ni. Tak boleh. Sekarang ni bekas tentera tengok ni. Live ni dia tengok. Saya kena tanya Menteri Pertahanan pasal pelarasan pencen. Sebut dalam Dewan ni. Ini isu keselamatan negara yang Datuk Yang Bertua perlu bagi tambah masa. Ini isu... Sila duduk. Datuk Bertua, there's an English saying, then don't raise your voice, improve your argument. Okay? Saya tak faham. Cuba ulang sekali lagi. Oh my God. You are former 2-star general, don't tell me you don't understand simple English. Okay. Yang Berhormat Menteri jawab soalan lepas Jawab itu soalan kita Soalan dia ialah berkenaan dengan pelarasan pencen. Datuk Bertua, memang kita telah pun berbuat beberapa option di peringkat kementerian. Kalau banyak ni kita bagi penjelasan, di impact dia banyak ni. Ada 5 kita buat. Kita dah hantar. Tetapi malangnya Datuk Bertua, ada beberapa orang, saya tak kata semua lah kan, beberapa individu yang merupakan veteran tentera membawa kes ni ke mahkamah. Jadi apabila mahkamah dah jadi kes mahkamah, kita terhenti itu betul. Kita terpaksa terhenti dan tidak ada komunikasi yang perlu kita keluarkan kerana ini akan dilihat sebagai subjudis kepada proceeding mahkamah yang sedang berlangsung sekarang, insyaAllah. Ya. Jadi kita tunggu apa
akan diputuskan mahkamah, itulah yang akan kita ambil tindakan selanjutnya, Datuk Putu. Bahagian 5 peraturan angkatan tetap, pencen, ganjaran dan faedah dan lain-lain 1982. Setiap kali dibuat perasaan pencen, perasaan gaji, mesti ada perasaan pencen. Yang kedua, Majlis Veteran Kebangsaan bersidang pada 29 September 2022 telah meluluskan cadangan pelarasan pencen veteran ETM yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi maknanya keputusan dah dibuat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan dah pun meluluskan. Undang-undang pun dah kata macam itu. Dah kena buat. Kenapa lagi mahkamah? Majlis Veteran Kebangsaan, Datuk Ketua, tidak ada jurisdiction on pencen. Pencen adalah hak mutlak kerajaan di bawah MOF dan akan tertera di bawah akta. Jadi tanda tangan Menteri Pertahanan masa tu apa? Tak laku. Di bawah perlembagaan Datuk Ketua, Angkatan Tentera juga dilihat ataupun dirangkumkan sebagai perkhidmatan awam. Ini yang sedang kita buat, orang kata berunding dengan pihak JPA supaya ada kelonggaran terhadap akta ini, Datuk Ketua. Ya. Kenapa mahu berkaji lagi ni? Kaji apa benda? Yang Berhormat Menteri. Dia boleh, Jemaah Menteri bersetuju untuk tanya saya. Kita dah submit dah. Tapi kerana court case ni kita tak boleh buat, tak boleh teruskan. Habis macam mana? Takkan Berhormat kerana court Menteri. case ni macam ni. Tak boleh macam ni, jangan gelak tau, jangan gelak. Sementara itu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong King Sing berkata tidak wajar pembangkang menggunakan hujah yang sembrono untuk menyalahkan dirinya. Menurut Tiong, pertimbangan betul atau salah dari perspektif orang Islam adalah berbeza dengan dirinya yang bukan beragama Islam. Kita sebagai ahli parlimen, kita mestilah bekerja kuat untuk mencari peluang macam mana boleh perkembangan ekonomi negara kita. Janganlah isu bukan-bukan ataupun contoh adalah ahli yang berhormat daripada Masjid Tanah. Kata saya mabuk, saya minum, saya bukan orang Islam. Saya minum apa salah? Saya pergi itu pelangai sana, dia orang ajak sama saya telong festival. Saya minum, saya main-main sama budak macam orang gila sikit, apa salahnya? Kebudayaan Cina. Tidak ada masalah. Janganlah cerita bukan-bukan. Kalau you are hebat, nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, buat. Semikian boleh. Tapi jangan bagi komen-komen lain bangsa. Kita jangan terjajah perharmonian dan persatuan di negara kita. Kita mestilah sama-sama menghormati, baru boleh mencapai kita punya perharmonian. Saya tahu Masjid Tanah mungkin dia hebat. Dulu pun dalam saya punya kementerian, sebagai timbalan menteri, saya rasa dia mau tahu apa sih tugasnya. Kalau saya orang Islam, saya tidak boleh buat apa sebab itu jangan buat. Kalau saya bukan Islam, saya boleh buat. Semua pun boleh. Tapi tidak kawin ada 4 kota lah. Kita 1 kota saja. Jadi terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pada 16 Oktober lalu, Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiyati secara sinis menegur Tiong yang dianggapnya tidak sesuai menjalankan tugas sebagai menteri yang menjaga hal ehwal pelancongan, seni dan budaya. Hal itu kerana dakwa Mas Ermiyati, Tiong seolah-olah mahu memperkenalkan Malaysia dengan cara mabuk dan menari di khayalak ramai. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Nadia, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kiditv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.